Okay, start. Hey, what's up, guys? Today we are going to itu pattern anak saya lah. Saya selalunya macam mana? Salam sejahtera, nama saya Cikgu. Anak saya tengok terlalu banyak di video lah. Hey, what's up, guys? Today we are going to macam mana? Okay, baik, hari ini subtopik kita sangat penting iaitu untuk menyediakan garam. Okay, 6.9 penyediaan garam. Okay, jadi sebelum kita belajar bagaimana nak menyediakan garam di dalam makmau, kita perlu tahu, kita perlu bezakan garam itu kepada garam yang terlarut ataupun garam yang tak terlarut dalam air. Okey. Jadi dia ada nota dia. Jadi ada eksperimen juga, boleh rujuk kepada video di dalam YouTube. Okey. Jadi setiap guru ada cara dia yang tersendiri untuk menghafal lah nota ini. Jadi setiap murid wajib untuk hafal . Okey, jadi bagaimana kita tahu garam itu larut dalam air ataupun tidak. Jadi pertama, kalau garam itu mempunyai natrium, karium, amonium dan nitrat, jadi dia adalah garam yang larut dalam air. Dia mesti larut dalam air. Boleh. Okey. Nah, maksudnya kalau garam itu mempunyai perkataan ini, Na, K, NH4 dengan NO3, nitrat. Jadi garam itu adalah larut dalam air. Jadi bagaimana cikgu nak hafal ini, setiap macam buku teks kamu pun ada ajar macam mana nak hafal yang ini. Jadi cara saya adalah No Hidayah NH nak kahwin. No. Boleh. Ini cara saya lah. No Hidayah NH. Mungkin dulu murid saya yang bernama No Hidayah pun dia terfikir cara ni kot. Mungkin lah. No Hidayah nak kahwin. No. Jadi bila jumpa garam ini, maka dia larut dalam air. Okay, seterusnya, klorida, Cl. Cl sama, garam Cl semua larut dalam air. Ada 3 case special, iaitu argentum, brombeum dengan mercury 1. Okay, jadi cikgu hafal macam ni. Cinta, cinta, agu, playboy, handsome. Macam ni lah. So, cinta itu bagus. Tapi ada 3 yang jahat yang tak larut dalam air, iaitu cinta, agu, playboy, handsome. Okey, akhirnya sulfat pun bagus. Okey, dia larut dalam air. Semua garam sulfat larut dalam air. Ada case special juga, iaitu barium sulfat, kalsium sulfat, brombeum 2 sulfat. Jadi cikgu hafal, sulfat semua larut kecuali banyak cari playboy. Cara saya lah. So, banyak cari playboy. Okay. So, jadi akhirnya karbonat, Coke. Coke minum banyak, bagus ke tidak? Tak bagus. Jadi dia, Coke tak larut dalam air. Ada 3 case special. 3 case special ni sebenarnya tak payah hafal pun tak apa. Kerana dia rujuk kepada peraturan pertama ini. Jadi, semua Coke, karbonat tidak larut dalam air kecuali natrium, karium, amonium, karbonat adalah larut dalam air. Jadi, kita ikut peraturan pertama dululah. Jadi, ini peraturan pertama. No Hidayah nak kahwin. No. Semua larut dalam air. Case kedua, cinta larut. Kecuali agu, playboy, handsome. Tak larut. Lepas itu, sulfat, larut. Kecuali banyak cari playboy. Itu tak larut. Okey, akhirnya semua Coke tak larut. Kecuali 3 inilah mesti larut. Okey, jadi ada soalan sikit dalam nota kamu bukan? Jadi sekejap kita nak bezakan garam mana larut dengan tak larut. Jadi saya habiskan nota ini juga. Ada sifat istimewa garam, brombeum klorida dan juga brombeum iodida. 2 garam ini adalah garam yang tak terlarut dalam air, yang berwarna putih, brombeum klorida. Brombeum iodida berwarna kuning. Tapi dia larut di dalam air panas. Bila kamu panaskan dia melarut dan membentuk larutan yang tidak berwarna. 2 ini garam dia special sikit lah. Okay. Dan garam terlarut boleh ditulingkan melalui kaedah penghabluran semula. Okay, kaedah ini murid-murid boleh Google. Kalau tak silap saya sendiri pun ada buat satu video berkaitan dengan penghabluran semula. Ada tak? Tak apalah. Murid boleh Google penghaburan semula untuk dapat garam yang lebih tulen. Dan ingat, hanya garam yang
terlarut saja boleh menjalankan kaedah ini. Okey, kerana kaedah ini perlu larut dalam air dulu. Okey. Jadi inilah konsep asas pertama dalam subtopik ini yang sangat penting, iaitu murid-murid kena tahu bezakan garam yang larut dan garam yang tak terlarut. Okey, kita buat latihan sikit dalam buku nota kamu. Ada ini abaikan dulu, ada jadual ini. Okey, jom kita tengok. Ada 6 soalan saja, kita buat sama-sama. Sama ada garam ini larut dalam air ataupun tidak. Okey, kalium nitrat larut. Yes, larut dalam air kerana nitrat larut dalam air ataupun sumber kalium larut dalam air. Okey, yang ini cuprum 2 sulfate. Kita tengok yang mana? Kita tengok sulfate, very good. Kita tengok sulfate, so. Semua so adalah larut dalam air. So, kecuali 3. So, banyak cari playboy. Jadi dia tak kena, maka dia larut. Okey. Seterusnya, ketiga, kalsium karbonat. Larut ke tidak? Karbonat itu adalah Coke CO3. Jadi CaCO3. Jadi Coke, minum Coke bagus ke tidak? Tak bagus. Jadi ini tak larut dalam air. Okey, seterusnya amonium sulfate. Nak tengok yang mana? Nak tengok sulfate pun boleh. Yang senang kita tengok amonium. Peraturan pertama. Amonium NH4 no hidayah. Jadi kalau semua garam amonium, ia larut dalam air. Very good. Okey, seterusnya yang kelima. Brombium 2 nitrat. Macam mana? Nak tengok yang mana? Brombium 2 ke nitrat? Kalau saya tengok nitrat. Okey, nitrat. Semua nitrat larut dalam air. Sorry. Okey, jadi tak nak murid-murid kena hafal jadual di atas, iaitu no hidayah nak kahwin, no, iaitu amonium, kalium, natrium dengan nitrat larut dalam air. Sekurang-kurangnya hafal yang peraturan pertama lah, iaitu amonium, kalium, natrium dengan nitrat larut dalam air. No hidayah nak kahwin, no. Sekurang-kurangnya hafal yang ini. Okey, akhir sekali. Barium chlorida, Cl. Okey, Cl. Jadi barium boleh. Barium chlorida. Okey, larut ke tidak? Jadi cinta semua larut. Okey, kecuali cinta aku playboy handsome. Maka ini kena tak? Cinta aku playboy handsome. Macam ni, maka ini tak kena. Maka dia adalah garam yang larut dalam air. Okey, jadi di sini saya harap ada 6 soalan ini murid-murid boleh menguasai. Jadi kalau tak jelas lagi boleh tengok uji kendiri kot. Kalau tak silap saya uji kendiri 6 point. Ini apa subtopik 6.9 Jadi untuk menguasai pemahaman kamu terhadap garam yang larut dan garam yang tak terlarut. Okey, jadi bahagian kedua. Ini pening sikit. Tapi tak apa, ini nota dia. Okey. Jadi garam ini, jadi ingat subtopik ini adalah untuk penyediaan garam. Okey. Jadi terdapat 3 kaedah untuk sediakan garam. Tiga kaedah ini cikgu telah buat video di dalam channel saya ataupun playlist saya. Boleh tengok sendirilah. Okey, cuma sekarang cikgu nak ajar bagaimana kita nak pilih kaedah ke mana, ke berapa. Okey. Jadi pertama, garam yang terlarut kita boleh pilih kepada 2 kaedah, 2 jenis. Okey, kaedah pertama, saya anggap dia kaedah pertama. Kalau SPM jangan kamu jawab itu kaedah pertama. Okey. Jadi kaedah pertama, saya panggil dia kaedah pertama lah, adalah untuk garam yang mempunyai kalium, natrium dengan NH4 positif, iaitu untuk garam yang mempunyai no hidayah nak kahwin. Kita guna kaedah pertama. Okey. Jadi untuk garam yang terlarut yang tidak ada kalium, natrium, amonium, maka kita guna kaedah kedua. Okey. Jadi kaedah pertama kita namakan dia sebagai tindak balas peneutralan juga, iaitu kita menggunakan asid campur dengan alkali. Jadi kalau alkali dia mesti ada contoh hydroxide OH. Okey, dan kalau asid dia mesti ada ion hydrogen H+. Okey. Dan ini adalah eksperimen dia yang dinamakan kaedah dia. Yang digunakan untuk kaedah 1 adalah pentitratan. Okey. Jadi boleh tengok video lah. Dan
di subtopik 6.7 pun kita telah belajar pentitratan. Okey. Jadi ini kaedah 1. Boleh? Tak apa, nanti ada latihan sikit lah. Untuk kaedah 2 adalah garam yang terlarut tapi dia tak ada Noidaya nak kahwin. Tak ada NH4, Na dengan K. Maka kita guna kaedah kedua. Kaedah kedua adalah sama, kita gunakan asid juga. Tapi kali ini kita guna base, iaitu kita guna oksida, logam oksida ataupun logam karbonat. Ini adalah nota ringkas dia, tambah logam, kacau, turaskan sebut logam oksida yang berlebihan dan panaskan. Okey, semua ini murid-murid boleh baca sendiri. Tengok video lebih senang lah untuk ingat prosedur ini. Tapi nota ini saya harap boleh membantu murid-murid. Yang penting kata kunci kena ada turaskan, panaskan sehingga tepu, sejukkan, turaskan, semua ini, bilaskan. Boleh? Ini keyword dia lah untuk tapak markah. Okey. Dan seterusnya kaedah ketiga paling senang iaitu untuk garam yang tak terlarut dalam air, kita guna kaedah ketiga. Yang nama dia tindak balas pembendakan ataupun tindak balas penghuraian kanda 2. Jadi kaedah ketiga ada nama lah. Nama dia tindak balas pembendakan ataupun tindak balas penghuraian kanda 2. Okey, untuk kaedah ketiga, untuk menyediakan garam yang tak terlarut dalam air, dia perlu menggunakan 2 garam yang larut dalam air. Jadi selalunya kita akan tambah perkataan nitrat dengan perkataan natrium ataupun kalium. Kenapa kita nak kenapa kita nak guna bahan kimia ini? Kerana bahan kimia ini, masih ingat, natrium, kalium, nitrat ini semua larut dalam air. Jadi untuk kaedah ketiga adalah garam dia mesti larut, dia campur, menghasilkan garam yang tak terlarut dalam air. Itu adalah idea untuk kaedah ketiga. Okey, saya ulang. Jadi terdapat 3 kaedah. Kaedah 1 adalah untuk garam yang ada K+, Na+, dengan NH4 positif. Kaedah kedua adalah garam yang tak ada inilah. Dan kaedah ketiga adalah garam yang tidak larut dalam air. Okey, ini prosedur dia. Kaedah ketiga lagi senang lah. Semua ada video eksperimen, boleh cuba rujuk. Okey, dia ini larutan X campur ke dalam larutan Y. Lepas campur, kacau, lepas kacau, mentakan terhasil, turaskan, lepas turas, bilaskan, lepas bilas, keringkan. Semua ini markah. Okey, jom. Jadi kita pilih kaedah, lepas itu ini penting, ini konsep asas. Okey, jadi apa yang kita akan buat sekarang, kita akan cuba pilih kaedah keberapa. Lepas itu kita nyatakan apakah bahan yang kita nak beli untuk membuat garam tersebut. Contohnya macam kita nak masak, nak menghasilkan kalsium karbonat. Jadi apakah bahan yang kita nak beli di Freshmart untuk menghasilkan garam ini. Okey. Jadi di sini kita mula dengan kaedah ketiga, boleh? Yang manakah, garam manakah menggunakan kaedah ketiga? Yes, paling senang. Yang ini gunakan kaedah ketiga. Senang. Kerana garam yang tak terlarut gunakan kaedah ketiga. Okey, jadi sekarang kita nak pergi kedai beli bahan dia. Jadi bahan yang kamu beli mesti mengandungi perkataan ini. Iaitu cikgu kopi. Okey, bahan dia mesti macam ni. Sorry ya. Kalsium toton dan koma lah saya guna apa karbonat. Kamu order online, kamu kena order bahan ini kerana kamu nak menghasilkan kalsium karbonat. Jadi apa yang perlu ditambah di sini? Jadi ingat, ini garam yang tak terlarut, kita mesti guna bahan yang larut dalam air. Jadi ini kita guna kalsium nitrat. Yes, semua nitrat larut dalam air. Okey, bagaimana dengan yang ini? Kita boleh guna apa? Natrium. Betul. Kerana semua natrium larut dalam air. Jadi kamu pergi kedai shopping, kamu order lah. Saya nak kalsium nitrat dengan natrium karbonat. 2 bahan ini campur, dapatlah garam kalsium karbonat. Macam itulah idea dia. Kaedah ketiga. Okey.
Kalau kedai itu kata, minta maaf, kita tak ada jual natrium carbonate. Oh, tak apa. Kita boleh ganti dengan apa? Kalium carbonate. Boleh. Ataupun amonium carbonate. Tapi amonium formula dia susah nak tulis untuk selamat baik janganlah. Okey. Jadi kita macam inilah. Kita boleh beli kalsium nitrat dengan natrium carbonate. Dan natrium carbonate boleh diganti dengan kalium carbonate. Dua-dua ini garam yang terlarut dalam air. Okey. Ini selesai. Kaedah 3. Okey, jadi sekarang kita cuba bezakan kaedah 1 dengan kaedah 2. Nak baca semula nota dia. Kaedah 1 kalau depan ada Noh Hidayah nak kahwin. Noh Hidayah nak kahwin. Itu kaedah 1. Guna asid dengan alkali. Okey, jom kita tengok. Okey. Kalium. Ada kalium. Kaedah 1. Depan. Kuprum. Ada tak Noh Hidayah nak kahwin? Tak ada kan? Kaedah 2. 4. Amonium. Amonium. Ada amonium. Kaedah 1. Brombeum. Ada tak amonium, kalium, natrium? Tak ada kan? Jadi ini kaedah 2. Okey, check. Ini mesti garam larut lah. Kaedah 1, 2 untuk garam yang terlarut dalam air. Okey, check di depan. Ada tak kalium, natrium, amonium? Tak ada. Kalau tak ada, kaedah 2. Okey. Baik. Macam inilah kita bezakan kaedah yang mana kita akan gunakan. Okey, kenapa kaedah yang kita gunakan begitu penting? Okey, kita fokus kaedah 1 dulu. Kaedah 1 adalah tinambalas peneutralan. Kita gunakan alkali dengan asid. Okey, jadi contoh kita sekarang nak menghasilkan kalium nitrat. Okey, cikgu gunakan formula. Okey, contohlah. Jadi sekarang kita sama juga kita pergi kedai. Macam ni. Nak order barang apa? Jadi kaedah 1, ingat kaedah 1 dia adalah asid dengan alkali. Jadi kita tambah sesuatu jadikan dia alkali. K apa? OH. Itu yang sebelum ini cikgu minta kamu hafal contoh 3 contoh alkali dengan 4 contoh asid. Di sini akan membantu kamu. Jadi kalium kita beli kalium hydroksida alkali. Dan untuk nitrat kita belikan asid. Kalau asid kita tambah H. Okey, jadi nama dia apa? Ini kalium hydroksida. Kalau soalan minta namakan. Yang ini kita tambah H saja menjadi NO3. Maka dia akan menghasilkan garam ini. Yang ini kita namakan dia asid. Baik, kita tengok satu lagi. Yang ini kaedah 1. Sama juga amonium sulfate. Kaedah 1. Amonium. Jadi alkali yang kita gunakan adalah amonia. Yang lebih tepat larutan amonia. Okey, lepas itu apakah asid yang kita gunakan? Sulfate. Jadi asid dia nama dia asid sulfate bukan asid sulfuric. Yes, boleh. Saya ulang. Nitrat asid nitrik. Sulfate asid sulfuric. Okey, boleh. Ini kaedah 1. Cuma kaedah 1 ingat alkali dengan asid. Alkali apa? Kalau ini kalium, kita guna kalium hydroksida. Kalau ini amonium, kita guna alkali amonia. Okey. Baik. Akhirnya kaedah 2. Ini pun senang. Kaedah 2 sama juga menggunakan asid. Jadi agak senang. Sulfate. Boleh kita mula dengan belakang dulu. Kalau sulfate, kita kena guna asid apa? Asid sulfuric. Yes. Okey. Yang nitrat. Asid nitrat bukan. Asid nitrik. Okey. Ini klorida. Asid klorida. Asid klorida bukan. Asid hydrochloric. Yes. Okey, jadi boleh nak saya terangkan sekali lagi? Tak apalah, cukup. Boleh cukup good. Okey, jadi kalau sulfate kita guna asid sulfuric. Kalau nitrat kita guna asid nitrik.
Kalau klorida kita guna asid hydrochloric. Okey, sekarang satu lagi bahan kita perlu beli baru dapat menghasilkan garam itu. Okey, contoh cuprum 2. Jadi garam yang kita beli, bahan yang kita beli mesti adalah perkataan cuprum 2. Cikgu copy paste. Cuprum 2 apa? Ada dua pilihan jawapan. Boleh kita beli cuprum 2 oksida ataupun kita boleh beli cuprum 2 karbonat. Ini tolong hafal sikit. Okay, jadi semua ada di nota saya, cikgu setelah letak. Kita boleh guna oksida ataupun karbonat. Inilah contoh dia. Jadi sudah mula-mula tak faham bukan apa yang cikgu tulis dalam nota ini. Jadi sekarang murid-murid sudah faham apa kegunaan nota ini. Kaedah 2, kita kena tambah oksida ataupun karbonat. Okey, jom kita buat satu lagi. Problem 2. Copy. Problem 2. Apa? Pandai oksida. Atau problem 2, karbonat. Okey, nice. Okey, ini pun sama, barium. Kita kena beli barium oksida ataupun barium karbonat. Ini asalnya saya nak modify soalannya, tapi tak apalah. Bukan soalan. Okey. Jadi ini adalah kaedah kedua. Okey. Jadi kesimpulannya dalam subtopik ini ada dua bahagian. Satu, bezakan garam larut dalam air dengan garam yang tak larut dalam air. Seterusnya, kita kena belajar terdapat 3 kaedah untuk menghasilkan garam. Okey. Iaitu kaedah 1, kaedah 2 dan kaedah 3. Kaedah 1 mesti guna asid dengan alkali. Kaedah 2 kita guna logam oksida ataupun karbonat dan juga asid. Dan kaedah ketiga adalah kita gunakan garam yang larut dalam air. Bagaimana kita jadikan dia garam yang larut dalam air? Kita letak perkataan nitrat ataupun natrium dan kalium. Okey, saya harap 6 soalan ini boleh membantu kamu. Kalau tidak, boleh tengok uji kendiri 6.9 untuk latihan yang seterusnya. Okey, itu saja untuk video 6.9 penyediaan garam. Dan ada 3 eksperimen untuk sediakan garam, kaedah 1, kaedah 2 dengan kaedah 3. Murid-murid boleh cuba tengok, boleh cari di internet ataupun tengok channel saya lah. Okey, sekian saja. Terima kasih. Bye.